Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu ya. Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Subjek apa? Subjek Bahasa Melayu. Jom belajar bersama cikgu Nizam. Alright, dah ready? Tarik nafas. Hembus. Cikgu harap kamu bersedia sebab belajar ni dia kena tenang ya, relax. Kita buat secara santai, cikgu akan terangkan secara ringkas dan mudah ya supaya kamu boleh faham. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak belajar. Baik, sebelum kita mulakan, cikgu akan terangkan objektif dan kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini. Jom kita tengok objektif kita. Supaya murid memahami dan dapat menggunakan 3 peribahasa ya, sekurang-kurangnya 3 peribahasa. Dia dapat mengenal 3 peribahasa pada hari ini ya. Kemudian kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini supaya murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ya ayat menggunakan peribahasa. Jadi dekat sini jelas tajuk kita pada hari ini adalah peribahasa. Apa benda peribahasa ni ya? Apa bezanya peribahasa dengan simpulan bahasa, pepatah? Banyaklah kita tak tahu apa beza. Jom kita tengok bersama-sama. Ringkas, mudah je, santai, relax ya. Okey, baik. Apa maksud peribahasa ya? Peribahasa bermaksud susunan kata yang mempunyai maksud tertentu. Maksudnya dia ayat dia tu ada maksud dia yang biasanya merujuk kepada maksud berkias, berlapik atau tersirat. Maksudnya dia ada makna tersirat yang ingin disampaikan, mungkin pengajaran, mungkin nasihat, mungkin juga teguran. Okey, jelas? Itu peribahasa, dia ada maksud tersirat dia. Okey, jom kita teruskan. Peribahasa ya. Kalau kamu nak tahu, peribahasa ni dia macam kata besar dia ataupun bapak dia ya. Peribahasa ni bapak dia. Bawah peribahasa ni dia ada 4, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan kata bidalan. Lepas ni kamu jangan confuse ya, kejap-kejap peribahasa, kejap-kejap simpulan bahasa. Mana satu yang betul? Dua-duanya betul ya, sebab yang penting itu adalah peribahasa. Peribahasa ni adalah kata besar dia. Bapak dia kan. Kemudian bawah bapak dia ada 4 orang anak, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan kata bidalan. Simple ya. Relax. Yang penting kita tahu ya peribahasa lepas ni ya. Jangan tanya-tanya, jangan pening dan jangan confuse. Kalau simpulan bahasa, peribahasa juga. Perumpamaan pun peribahasa juga. Pepatah tu pun peribahasa juga. Kata bidalan pun peribahasa juga. Senang, simple kan? Okey, jelas? Okey, jom kita pergi ke page seterusnya. Cikgu akan terangkan satu persatu secara ringkas dan mudah ya, supaya kamu faham sikit sebanyak. Okey, peribahasa ni bagi kesimpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah bentuk peribahasa paling ringkas. Biasanya dia mempunyai 2 patah perkataan saja. 2 patah perkataan itu tadi pula membawa maksud berlainan daripada maksud asal. Contohnya contohnya panjang tangan. Bukan tangan dia tu panjang. Faham tak? Maksudnya orang yang suka mencuri. Macam itulah lebih kurang ya. Kemudian juga dikenali sebagai kata majmuk kiasan. Okey, simpulan bahasa ni juga dikenali sebagai kata majmuk kiasan. Kita pernah belajar sebelum ni. Jadi cikgu harap kamu jelas ya, ini adalah simpulan bahasa. Jom kita tengok contoh simpulan bahasa. Macam ni. Ya, kalau cikgu nak senaraikan memang banyak, beratus-ratus ya. Ini contoh ya, ini contoh. Yang mana simpulan bahasa terdiri daripada 2 perkataan ya. 2 perkataan sahaja. Contoh yang pertama kita boleh tengok kat sini, langkah kanan. Apa maksud langkah kanan ni? Maksudnya bernasib baik ataupun bertuah. Kita tengok contoh ayat dia. Hari ini Nizam langkah kanan kerana ketika dia tiba di rumah abangnya, mereka sedang menikmati buah durian Blackthorn. Blackthorn ya, durian yang paling mahal sekali. Maksudnya cikgu langkah kanan, bernasib baik ya. Rezeki. Ya, cikgu datang dia orang tengah makan. Takkan cikgu nak tengok je kan. Rezeki cikgu terus dapat makan sekali. Itu yang dimaksudkan langkah kanan. Kemudian manis mulut ya, manis mulut ni maksudnya pandai berkata-kata. Contoh ayat dia,
Amir seorang yang manis mulut dan disukai oleh semua orang. Sebab dia manis mulut, suka bercakap yang baik-baik ya. Okey, maksudnya pandai berkata-kata, manis mulut. Okey, simpulan bahasa yang ketiga, halwa telinga. Halwa telinga pula, halwa mata ya. Halwa mata ni lebih kurang sama dengan halwa telinga ya. Okey, kita tengok maksud dia. Pertunjukan atau tontonan yang mengasyikkan. Maksudnya apa yang kita suka tengok. Persembahan ataupun cerita apa ataupun movie apa, itu adalah halwa mata kita ya, yang kita suka tengok. Kalau tak suka bukanlah ya. Okey, kita tengok ya. Drama bersiri Cinta Monyet Biru. Wow, itu menjadi halwa mata saya setiap hari. Maksudnya dia suka tengok drama Cinta Monyet Biru. Kenapa Cinta Monyet Biru? Kenapa warna biru? Kan? Okey, baik, kita tengok contoh yang seterusnya, berbesar hati ya. Maksudnya berasa bangga ataupun berasa megah ya. Contoh ayat dia, saya berbesar hati jika tuan dapat hadir ke majlis anak saya. Maksudnya cikgu nak jemput kamu ya. Cikgu rasa besar hati kalau kamu dapat datang ke majlis cikgu. Rasa bangga ya, rasa seronok kalau kamu dapat datang. Itu maksud dia berbesar hati. Kemudian contoh seterusnya, minta diri. Minta diri ni maksudnya memohon diizinkan pergi. Maksudnya mohon pulang lah, mohon balik rumah. Contoh ayat dia, Jarjit Singh. Jarjit Singh minta diri setelah seminggu berada di rumah Upin Ipin. Apa benda dia buat Jarjit ni dekat rumah Upin Ipin ni ya? Seminggu ya, akhirnya baru dia minta diri, minta untuk pulang. Kemudian contoh seterusnya, tanda mata. Okey, maksud dia barang atau hadiah sebagai tanda ingatan. Contoh ayat dia, Ali sangat menghargai tanda mata yang diberikan oleh rakan baiknya. Maksudnya tanda mata ni hadiah lah ya, hadiah kenang-kenangan. Okey, jelas? Okey, ini antara contoh bagi simpulan bahasa. Ingat, simpulan bahasa dua perkataan. Okey, jom kita tengok seterusnya. Peribahasa bagi perumpamaan ya. Okey, jom kita tengok maksud dia. Perumpamaan ialah susunan kata yang ringkas dan mempunyai maksud tertentu. Dimulakan dengan perkataan ibarat seperti bagai, bak atau laksana. Okey, jelas ya. Maksudnya bila kamu jumpa peribahasa macam ibarat bagaikan pungguk rindukan bulan, bagai kan, nampak? Ada perkataan bagai mula-mula itu. Itu adalah perumpamaan. Mungkin ada seperti telur di hujung tanduk, nampak ya? Itu adalah perumpamaan, bak atau laksana. Kalau ada perkataan-perkataan ni ibarat seperti bagai, bak atau laksana ni di hadapan ayat itu, peribahasa itu adalah perumpamaan, dalam kategori perumpamaan. Okey, jelas? Jom kita tengok contoh dia. Ni perumpamaan, bagaikan pinang dibelah dua. Maksudnya, makna dia, pasangan yang sama cantik dan sama padan. Contoh ayat dia, pasangan pengantin itu bagaikan pinang dibelah dua. Dia sama cantik, sama padan. Itu maksud dia ya. Okey, kemudian contoh kedua, seperti katak di bawah tempurung. Nampak? Ya, makna dia orang yang tidak ambil tahu tentang dunia luar. Maksudnya dia berkurung, dia tak nak ambil tahu hal luar. Kita jangan jadi macam ni, tak elok ya. Kita kena ambil tahu hal ehwal yang berlaku di luar sana supaya kita tidak ketinggalan ya. Okey, baik, contoh ayatnya, mak jemah. Mak jemah ni membawang, dia tahu ya. Mak jemah seperti katak di bawah tempurung kerana dia langsung tidak mengetahui perkembangan dunia. Nampak? Dia orang yang tidak suka ambil tahu hal luar. Okey, kemudian contoh perumpamaan seterusnya, bagai pungguk rindukan bulan ya. Maknanya lelaki yang merindui gadis yang dikasihinya, tetapi gadis itu tidak mungkin dapat dimilikinya. Maksudnya dia bercinta dengan bayang-bayang je lah ya. Orangnya dia tak dapat ya, orang dia kahwin dengan orang lain. Itu maksudnya bagai pungguk rindukan bulan ya. Pungguk tu dia sini haiwan macam burung hantu ya. Dia duduk bertenggek kat pokok, dia tengok je bulan tu. Macam tu bunyi dia ya. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Pak Karim bagai pungguk rindukan bulan, manakala tidak
gadis yang dicintai akan berkahwin dengan lelaki pilihan dari keluarganya. Melepaslah Pak Karim, kata orang utara, Naya Pak Karim, Naya Pak Karim. Sebab dia dah terlepas, terputus tali cinta dia ya. Alright. Kita tengok perumpamaan seterusnya, ibarat ayam tidak mengais, tidak makan. Maksud dia ibarat orang miskin lah, kalau tak bekerja tak dapat makan. Ini bagi orang yang miskin ya. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Ali seorang yang miskin dan dia ibarat ayam tidak mengais, tidak makan. Maksudnya kalau dia orang yang miskin, kalau dia tak bekerja, tak dapat makan. Jadi dia kena bekerja keras ya, membanting tulang untuk mendapat duit ya. Alright, jelas setakat ni perumpamaan ya. Jom kita tengok contoh seterusnya. Jadi sebenarnya banyak lagi beratus ya, kalau cikgu nak senaraikan penuh slide ni ya, sampai tahun depan baru habis ya. Tapi ini contoh ya. Kita tengok page seterusnya. Peribahasa bagi pepatah. Apa ke bendanya pepatah ni, makcik? Apa benda ya? Okey, jom kita tengok ya. Pepatah ni maksudnya jika diperhatikan betul-betul, pepatah ada unsur rikmah seperti puisi. Pepatah ialah rangkaian perkataan yang berkerat-kerat atau berkait-kait. Pepatah sering digunakan untuk menyatakan pengajaran, penegasan dan panduan hidup, khususnya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, jelas? Okey, jom kita tengok contohnya. Kalau tak ada contoh, kita tak faham, betul tak kan? Jom kita tengok contoh, jangan buang masa lagi. Ini adalah contoh pepatah. Okey, kita tengok pepatah ya. Macam tadi perumpamaan dia ada bagai seperti apa semua kan. Pepatah tak ada. Kita tengok ni contoh pepatah. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Nampak dia ada rikmah dia kan, macam puisi. Okey, makna dia sebulat suara kerana bermuafakat. Ya, maksudnya dia sebulat suara bersatu padu ya. Contoh ayat dia, kita perlulah bersatu padu bab kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Maksudnya kalau manusia tu penduduk tu nak berjaya, mereka kena muafakat. Maksudnya kata sepakat, mesti bekerjasama ya, jangan bergaduh-gaduh. Itu maksud dia. Okey, pepatah yang kedua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nampak dia ada rikmah dia, bunyi dia ya. Kita tengok makna dia. Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. Contohnya macam ni ya. Di Negeri Sembilan dia mengamalkan adat pepatih. Kita ni mengamalkan adat Temenggung. Bila kita duduk dekat Negeri Sembilan, sedikit sebanyak kita mesti ikut ya adat pepatih supaya orang di Negeri Sembilan dia tak rasa kecil hati. Betul tak kan? Kita kena ikut juga sedikit sebanyak. Jelas sebagai penghormatan. Kalau kita duduk kat sana lah. Jelas? Okey, jom kita tengok contoh ayatnya. Menteri Pelajaran mengingatkan pelajar kita yang berada di luar negara supaya menghormati budaya di sana. Nampak? Menghormati budaya di sana kerana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, jelas? Alright, jom kita tengok contoh seterusnya. Muafakat membawa berkat. Okey, maknanya perkara yang dilakukan secara persetujuan semua pihak akan mendatangkan kebaikan. Dia lebih kurang macam ni lah. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ni pun sama juga. Muafakat membawa berkat. Bila kita bersatu padu akan mendapat kejayaan. Contoh ayat dia, kampung pisang maju kerana penduduknya sentiasa muafakat membawa berkat. Alright, senang, simple je ya. Jom kita tengok contoh pepatah seterusnya. Ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk. Ini cikgu suka ya. Kita tengok maksud dia. Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat atau makin kaya, makin merendah diri. Itu maksud dia. Dia memberi nasihat ya kepada kita semua. Contoh ayat dia, jika kita ingin dihormati, kita mestilah mengikut resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Maksudnya makin kita pandai, makin kita bijak, makin kita kuat, makin kita kaya, kita sentiasa merendah diri. Ini benda yang sangat cikgu suka dan cikgu harap kamu pun suka ya, dan mengamalkannya di rumah. Alright, ini adalah contoh pepatah. Kalau nak lebih lagi boleh Google je kan, dia ada banyak beratus lagi ya. Alright, jom kita tengok page seterusnya. Peribahasa terakhir sekali, bidalan.
Apa benda bidalan ni? Jom kita tengok maksud dia. Okey, bidalan mempunyai unsur nasihat dan bermaksud tersirat. Dia lebih kurang sama dengan pepatah. Lebih kurang sama dengan pepatah, namun nilai bahasanya lebih tinggi. Selalu digunakan untuk memberi nasihat, pengajaran, sindiran ataupun penegasan, ya. Maksudnya lebih mendalam, ya. Jom kita tengok contoh dia. Jangan nganga, tak faham. Nanya. Tarik nafas dulu. Hembus. Jom. Ni contoh bidalan, ya. Dia lebih kurang macam nak menegur, ya, dengan tegas, dengan garam, macam itulah, ya. Dia ada makan dalam punya, ya. Jom kita tengok. Belum duduk sudah berluncur. Kau ni belum duduk sudah berluncur, patutlah kita kalah. Nampak dia tegas, ya. Okey, maksudnya belum memperoleh kejayaan lagi sudah gembira. Contoh ayatnya, selagi belum mencapai kejayaan, kita tidak boleh belum duduk sudah berluncur. Nampak? Belum capai kejayaan, jangan berluncur. Jangan ketawa dulu, jangan gembira dulu. Sebab apa? Kita belum menang. Alright, jom kita tengok contoh kedua. Biar lambat, asalkan selamat, ya. Ni contohnya, ya. Apabila maksud dia, apabila mengerjakan sesuatu, buatlah dengan berhati-hati. Contoh ayat dia, kita tidak boleh terburu-buru. Biar lambat asalkan selamat. Contohnya ayah kamu bawa kereta laju nak balik kampung, kamu tegurlah ayah kamu, ayah perlahankan kenderaan biar lambat asalkan selamat. Ayah pun tengok, ui, baiknya anak aku, pandainya dia. Wow. Dia pun gembira, kan, sebab dinasihati dengan bidalan. Alright, jom kita tengok seterusnya. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Nampak ini dia garang sikit bunyi dia, ya. Sebab bidalan ni dia tegas sikit. Okey, maksud dia menyimpan rahsia bersungguh-sungguh. Contoh ayatnya, perkara yang kita bincangkan tadi adalah rahsia kita. Ingat, ada pesan, ingat, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Nampak? Maksud bidalan ni dia lebih tegas, lebih dalam maknanya, ya. Kalau nak simpan rasa tu, simpan betul-betul, ya. Sampai mati. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Okey, kemudian contoh bidalan seterusnya dia lebih bersemangat, ya. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Macam tu. Okey, maksud dia apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang sukar, hendaklah dilakukan dengan sabar sehingga selesai. Okey, kita tengok contoh dia. Contoh ayat dia, ya. Kita jangan putus asa melawan COVID-19 hingga berjaya. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Walaupun situasi kini semakin sukar. Kita kena gagahkan diri, kuatkan semangat, ya. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Okey, ingat jelas, ini adalah contoh bidalan. Alright, setakat ni sedikit sebanyak kamu faham tak apa itu peribahasa? Ingat, ya? Alright, jom kita pergi tengok seterusnya. Apa yang kamu perlu tahu, ya? Alright, kat sini apa yang perlu kamu tahu, simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan itu semuanya empat-empat ni adalah peribahasa. Yang perlu kamu tahu, simpulan bahasa ni dia adalah peribahasa paling ringkas, yang ada 2 perkataan saja. Perumpamaan ni dimulakan, ya, dengan perkataan ibarat seperti bagai, bak atau laksana, ya. Itu adalah perumpamaan. Pepatah ni pula ialah rangkaian perkataan yang berkait-kerat atau berkait-kait. Kemudian bidalan mempunyai unsur nasihat dan maksud tersirat yang mendalam, lebih mendalam daripada pepatah. Dia lebih kurang sama, tapi bidalan ni dia lebih dalam, makan dalam lagi makna dia, ya. Okey, yang utamanya ini semua adalah peribahasa. Kalau kamu lepas ni kamu jumpa, kan, sama ada simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah atau bidalan ni, kamu confuse ni yang mana satu, ya. Yang paling penting kamu tahu itu, kalau kamu jumpa, itu adalah peribahasa. Itu yang penting. Kamu tahu ini adalah peribahasa. Okey, dan apa yang perlu kamu tahu adalah apa makna dia. Sekadar kita baca, kita dah tahulah ini adalah peribahasa. Tapi dia tidak berguna jika kamu tidak tahu apa makna dia. Sebab apa? Supaya bila kamu tahu makna dia, barulah kamu dapat membina ayat atau perenggan. Kalau selagi kamu tak tahu apa makna peribahasa tu, selagi tu kamu takkan dapat membina ayat ataupun takkan dapat membina perenggan. Okey, jelas? Nampak? Itu pentingnya peribahasa, ya. Penggunaan peribahasa ni dia ada mark special sikit, kalau ditulis dalam ayat
ataupun karangan. Sebab dia bukan mudah untuk kita bina ayat menggunakan peribahasa ni. Tapi susah tak susah pun, mudah tak mudah pun, murid mesti boleh buat jika tahu apa makna dia. Itu yang penting. Ingat pesan cikgu ya. Itu yang penting. Alright, cikgu harap pembelajaran kita pada hari ini sikit banyak kamu dah faham ya. Apa itu peribahasa, macam mana, apa maksud dia, macam mana cara nak bina ayat berdasarkannya. Senang, simple, mudah saja ya. Kalau kamu nak tahu lebih banyak tentang peribahasa, boleh Google saja ya. Type maksud peribahasa, nanti dia akan keluar page dia. Kamu type je apa-apa saja peribahasa dalam tu. Sama ada simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, berdalan, dia siap keluar maksud serta ayat dia sekali. Tak ada masalah, senang, simple. Rujukan sekarang ni boleh dicari hanya di hujung jari saja. Internet dah merata-rata ya. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arios.